Dekat Malaysia ni ada banyak klinik yang menawarkan khidmat pengguguran bayi bagi mereka yang terlanjur. Dan nurse dekat situ cakap memang banyak kisah misteri yang terjadi dekat klinik tersebut. Jap. Korang ni, kita dah nak raya tau. Korang tak bosan ke makan Elmer London, Semperit? Semua tu kuih-kuih lama, geng. Nak cuba tak rasa kuih baru yang lagi sedap, lagi hipster, lagi power, geng? Dekat description tu ada IG. Korang klik. Pergi dekat sana, ada 6 jenis kuih raya yang sedap-sedap. Aku dah cuba, geng. Memang cepat gila habis. Harga pun kemain murah. Kenapa murah? Sebab direct hilang, geng. Jangan tunggu lama-lama, nanti habis. Pergi DM sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Pada mereka yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang bagi pergi super chat, aku doakan semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, geng. Semoga dipermudahkan segala kerja korang. Dan cerita pada malam ni, cerita seram pada malam ni memang agak seram dan menyeramkan lah. Berlaku di salah sebuah klinik yang berada dekat area-area bandar-bandar ni, geng. Di mana cerita ni diceritakan sendiri oleh nurse yang bekerja di sana. Nurse ni nama dia Intan. Intan ni merupakan seorang fresh graduate. Fresh graduate ni maksudnya baru habis belajar universiti, tak ada kerja, menganggur. Tiba-tiba klinik tu buka jawatan kosong. Intan pergi mohon, dapatlah jawatan admin. Admin ni apa? Admin ni bukan admin WhatsApp, bukan ketua-ketua dekat grup WhatsApp awak tu, bukan. Tu admin lain. Admin ni dekat klinik kerja dia untuk key in maklumat. Kerja dia lagi satu, contohnya awak pergi daftar dekat klinik, awak pergi duduk tunggu kejap, nanti dia akan panggil, Muhammad Iqmal Hanif, sila masuk, doktor dah nak jumpa awak. Itu admin, geng. Waktu dia minta kerja tu, dia tak tahu yang klinik tu buat khidmat pengguguran bayi. Tapi dekat luar klinik tu memang dia tulis klinik ibu dan anak. Dan ni dia fikir yang klinik tu memang mesra perempuan lah. Dia cek ibu mengandung, ibu-ibu yang perlukan pertolongan. Dia tak fikir pun klinik ni buat proses pengguguran bayi. Maksudnya pengguguran bayi ni dibuat secara haram. Orang lain tak tahu pun. Kalau nak buat, kita telefon belakang. Pekerja pun kena tutup mulut, geng. Tak boleh cerita dekat orang lain. Dikatakan, kalau anda kata engkau pecah rahsia company ni, engkau akan dikenakan sesuatu. Hoi, takut geng member. Dahlah member ni muda lagi, tak ada pengalaman bekerja, terus tak tahu nak buat apa. Nak dijadikan cerita lah. Hari tersebut merupakan hari Isnin. Time tu klinik berjalan macam biasa. Tapi pada pukul 3 petang, klinik tersebut mendapat satu call. Time tu Intan yang jaga. Call tu berbunyi turut-turut. Intan pun jawab, Assalamualaikum, apa boleh saya bantu? Dekat talian ada bunyi suara perempuan teresak-esak nak menangis. Dia cakap, Assalamualaikum, ni klinik tu ke? Saya ni mengandung. Saya kena tinggal dengan pak ua saya. Dia janji nak kahwin, tahu-tahu kena tinggal. Boleh ke saya nak gugurkan bayi ni? Menangis teresak-esak, geng. Sedih betul perempuan tu. Intan time tu macam biasalah. Dia key in maklumat, dia buat apa yang patut. Perempuan tu cakap bayi dalam kandungan dia ni dah 7 bulan. Senang cakap, 7 bulan ni dah memang ada rupa bayi, geng. Dah ada rupa tangan, kaki, kepala semua. Senang cakap, bayi tu dah hidup lah. Dan apa yang diceritakan macam perempuan tadi cakap lah, dia ditinggalkan oleh kekasih. Masa buat kemain cakap, nanti saya akan jaga, kita jaga sama-sama. Jangan risau. Abang janji, abang delete. Abang janji, abang jaga. Dah dapat engkau tinggal perempuan tu. Sekarang ni, perempuan tu panik. Dia sekarang duduk dekat rumah kawan, tak berani balik rumah keluarga sebab takut family tahu. Jadi dia kena cari cara juga nak buang benda ni supaya boleh balik ke rumah family, geng. So Intan pun cakap lah, reservation selalunya 3 hari. Lepas 3 hari baru boleh datang, baru boleh mulakan operasi pengguguran tu. Tapi kena datang dululah untuk check up semua.
Dan proses pengguguran ni biasanya dilakukan pada waktu malam, geng. Sebab gila kau buat siang hari, ramai orang. Malam ni sunyi. Itu pun diorang kena lalu ikut pintu belakang, bukan ikut pintu depan. Memang sorok-sorok rahsia, geng. Hari kejadian berlakulah satu kisah misteri, guys. Di mana pada pukul 8 malam macam tu, perempuan yang nak gugurkan bayi ni datanglah dengan member dia, perempuan juga, ikut pintu belakang dalam keadaan muka pucat, takut-takut. Intan pun assist lah, Intan tolong masuk ke sini, tunggu dalam bilik doktor, nanti doktor sampai. Waktu proses pengguguran bayi ni, Intan tak masuk campur. Dia duduk je dekat kaunter. Dia buatlah key in maklumat apa semua, dia buat tak tahu, geng. Tapi apa yang diceritakan oleh Intan, waktu tengah proses pengguguran bayi ni memang bunyi, geng. Memang bunyi suara seakan macam bayi tu menangis, bunyi perempuan tu menjerit kesakitan, macam-macam bunyi ada, geng. Sehinggalah pukul 1 pagi. Lama operasi ni, geng. Sumpah lama, sebab nak pastikan perempuan tu stable baru boleh bagi balik. Pukul 1 pagi, Intan ni fikir dah nak balik lah. Dia pun kemas apa yang patut. Dia kemas majalah, dia kemas meja, dia sapu sampah, dia tutup grill. Semua benda dia buat, geng. Time ni, doktor, nurse semua ada dalam bilik pembedahan lagi bersama dengan pesakit dan juga member dia tadi. Intan seorang-seorang dekat luar. Intan time tu ada beberapa pinggan kosong hasil daripada dinner tadi. Intan fikir, okeylah aku nak pergi pantry, nak cuci pinggan ni. Tapi sebelum tu, ya Allah, aku lupa betul. Sejak duduk bilik baru ni, lupa betul nak tukar lampu merah. Kau kejap, kau sabar kejap. Ya Allah, kau tak ingatkan aku ni. Baru betul. Baru seram. Cerita malam ni bertajuk Klinik Gugur Bayi. So, sambung tadi, lepas gugur bayi, memang suasana senyap sunyi, geng. Bunyi bayi pun tak ada. Yang ada bunyi kelentang-kelentung dalam bilik operasi. Maybe diorang tengah kemas apa yang patut, bersihkan darah apa semua tu lah. Intan pun macam aku cakap tadi, dia nak pergi cuci pinggan dekat pantry. Pantry ni berada betul-betul di hujung klinik. Dia kena lalu depan bilik operation, depan bilik doktor, barulah sampai dekat pantry. So, Intan pun dia ambil pinggan, dia berjalan di hallway. Masa dia berjalan kat hallway tu, memang lampu pun sayup-sayup, malap-malap. Memang sunyi sepi lah, geng. Tapi klinik tu ada orang, ada nurse, ada doktor. Tapi memang sayup-sayup je. Intan pun berjalanlah ke arah pantry. Dia buka pintu pantry. Nampaklah ada sinki, ada peti ais, ada rak-rak almari semua. Dia pun letak pinggan dalam sinki, dia pun mulalah cuci pinggan. Peshin. Intan cakap waktu tu dia tengah cuci pinggan, macam tak ada apa-apa, geng. Tiba-tiba tengah khusyuk cuci pinggan ni, dia terdengar seperti macam ada bunyi baby menangis. Weh. Intan ni dia fikirlah, ini baby daripada bilik operasi ke, bilik operation ke? Tapi kenapa bunyi bayi menangis ni macam dekat aku ni? Dia macam bunyi bayi menangis tu dekat sebelah dia. Memang kuat betul. Intan tu mencari-cari mana datangnya bayi tersebut, tapi tak jumpa. Intan dalam hati dia baca doa yang patut, dia baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, sambil cepat-cepat dia cuci pinggan semua. Sehinggalah tiba-tiba bunyi tersebut senyap dengan sendirinya. Dan sepantas itu, Intan rasa di bahu dia seakan macam tiba-tiba jadi berat. Bahu dia tadi macam ni, tiba-tiba jadi kendur. Macam ada sesuatu sedang duduk atas bahu dia. So, Intan pun fikir, tak ada apa-apa ni, aku penat kot. Dia pun simpan pinggan semua, tutup pintu pantry, dia pun kembali jalan ke kaunter. Waktu dia berjalan dekat kaunter tu, dia rasa macam bahu dia berat sangat. Dia jalan sambil menunduk macam ni, dia jalan. Rasa macam, ya Allah, macam ada guni beras lah atas bahu dia. So, Intan pun pergilah keluar daripada klinik. Dia kunci pintu klinik,
dia nak start kereta, geng. Time ni doktor semua dalam klinik lagi, tapi diorang akan keluar ikut pintu belakang. Intan keluar ikut pintu depan. So Intan pun turun ke kereta dia, kereta kancil. Dia picit tin tin. Dia masuk pintu, duduk dalam kereta, buka enjin. Dada dia rasa berdebar-debar sebab tadi dia dengar bunyi bayi menangis. Bahu dia ni masih rasa sakit. Tapi Intan cuba tak fikir. Jam menunjukkan pukul 1.30 pagi. Kiri kanan memang kedai, tapi 1 pagi, geng, kedai dah tutup. Time ni Intan sorang-sorang je dekat parking lot, betul-betul depan klinik dia. Intan pun start enjin. Vum 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 vum. Dia pun mulakan reverse kereta dia, mulakan perjalanan nak balik. Intan cerita waktu ni dia baru keluar daripada kawasan kedai, kawasan klinik tersebut. Kiri kanan pokok-pokok tebal. Kereta memang tak ada, memang dia seorang atas jalan. Dia buka lah lagu time tu. Tapi tiba-tiba lagu tersebut padam, seakan macam radio rosak. Digantikan dengan bunyi tangisan bayi. Tangisan bayi tersebut seakan macam ada bayi di dalam kereta Intan. Intan time tu tengah bawa kereta, dia pandang kiri kanan depan belakang nak cari dari mana datangnya arah bayi tersebut. Tak jumpa, geng. Intan fikir dia nak cepat-cepat keluar daripada kawasan tu. Dia pun tekan minyak. Kereta dia menderum, geng. Tapi menderum punya menderum, kereta tu tak pergi. Kereta tu macam berat, macam ada benda duduk atas tu. Tak pergi jauh, geng. Tak pergi laju pun. Time ni Intan dah takut, dia dah nervous. Dia dah fikir bukan-bukan. Yelah, kereta tekan minyak tak pergi, geng. Bunyi bayi menangis makin lama makin kuat. Intan time ni tahap cuak dia sampai tiba-tiba dia jadi berani, geng. Berani sampai tahap dia berhentikan kereta. Tengah-tengah jalan tu dia tekan brake. Dia cakap, diam, diam, diam. Tak boleh lah jerit kuat-kuat dekat sini, geng. Kang orang rumah atas datang, dia bawa parang tetak kepala aku buat bising malam-malam ni. So lepas Intan menjerit tu, dia terus keluar kereta. Dia tengok kereta dari jauh. Memang marah betul time ni, geng. Memang baran Intan time tu. Time tu juga bunyi bayi menangis tadi makin lama makin sayup-sayup. Macam bunyi menangis tadi, kalau tadi kuat oek, ini macam bunyi dia makin lama makin kedap, makin perlahan. Intan pun macam mencari-cari dari mana datang bunyi ni. Dan bila dia intai-intai, Intan nampak yang bunyi tersebut datang daripada bonet kereta kancil dia. Time ni sebab Intan ni dah baran, dia pun pergilah buka bonet kereta dia. Bila dia buka bonet, geng, ada nampak macam dalam bonet tu satu plastik hitam. Dan bunyi bayi menangis tu datang daripada plastik hitam tersebut. Time ni Intan fikirlah, budak-budak klinik nak prank aku ke, letak bayi dalam plastik hitam dalam kereta aku ni. Intan pun cocok plastik hitam tu, dan dalam plastik hitam tu seakan macam berlendir, macam ada air. Kau faham tak? Kita cocok plastik, dia akan macam kau faham tak? So Intan pun beranikan diri. Dia buka plastik hitam tu, dia buka elok-elok. Intan ke belakang. Dia tengok je dalam plastik tu, dia ke belakang, ke belakang, ke belakang. Time tu Intan terkejut. Dia dah cuak sebab Intan nampak dalam plastik hitam tu ada satu tubuh bayi yang sifat dia sempurna, tapi muka dia penuh dengan darah. Muka dia seakan muka orang tua, tapi bertubuh bayi sedang menangis. Waktu Intan buka je plastik tu, memang bau busuk terus menepa ke dalam hidung, geng. Memang busuk, hanya darah kuat sangat terbau. Intan berjalan ke arah pintu driver. Dia nak buka pintu sebab nak ambil telefon dekat tepi handbrake. Masa Intan berhadapan dengan pintu driver, dia pandang dekat cermin kereta dia. Dia nampak ada reflection diri dia di cermin kereta tersebut. Intan terkejut. Dia nampak yang atas bahu dia
di cermin kereta tersebut ada bayi. Bayi sedang duduk atas bahu, pegang kepala dia. Time tu Intan tercengang, terus jatuh atas jalan, pengsan. Esok paginya pukul 2 tengah hari, Intan terjaga dalam keadaan termengah-mengah, terkejut. Dekat kanan ada mak dia. Mak dia time tu muka resah betul tengok anak dia ni pengsan. Intan bangun nangis-nangis. Dia ceritakan apa yang jadi dekat mak dia. Since that day, Intan berhenti kerja geng. Tapi Intan cerita klinik tersebut masih buat perkara yang buruk tersebut. Thank you for those yang tengok story puaka aku sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada mana yang bagi super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak. Thank you guys. Selamat berpuasa. Kita jumpa dalam next story puaka. Ciao. Assalamualaikum.